Alright. Dengar ke? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya perkenalkan diri saya sekali lagi. Nama saya Ahmad Akil bin Yusri, pelajar ijazah sarjana muda dari Fakulti Pendidikan Program Sukan dan Rekreasi di Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi saya akan mulakan slot saya. Okey. Nampak ke? Okey. Okey, pertama sekali, saya telah memilih mata pelajaran sejarah tingkatan 4 iaitu bab 8 pilihan raya sebagai topik yang untuk diajar oleh saya. Okey, saya teruskan ya. Okey, untuk pengenalan pilihan raya. Pilihan raya merupakan asas berkerajaan sendiri dan memberikan peluang kepada rakyat untuk memilih wakil atau parti yang akan membentuk kerajaan di negara kita. Pilihan raya diadakan bermula dari peringkat Majlis Pemedaran, diikuti peringkat negeri dan seterusnya pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan pada tahun 1955. Okey, seperti yang kita lihat, gambar tersebut adalah gambar sewaktu pilihan raya pertama kali yang diadakan iaitu pilihan raya Majlis Pemedaran di Georgetown. Okey, saya teruskan ya. Kepada perkembangan pilihan raya. Okey, perkembangan pilihan raya dimulakan yang pertama adalah pilihan raya diadakan selaras dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kemudian, Jawatan Kuasa Pilihan Raya ditubuhkan. Seterusnya, Ordinans Pilihan Raya pihak berkuasa tempatan diluluskan. Tujuannya adalah untuk memberi majlis tempatan kuasa untuk mengadakan pilihan raya. Okay, yang terakhir, pilihan raya Majlis Pemedaran diadakan sebelum pilihan raya negeri. Okey, ini contoh pilihan raya Majlis Pemedaran Georgetown pada tahun 1951. Dimenangi oleh Parti Radikal, kemudian Parti Buruh, UMNO dan Calon Bebas. Untuk pengetahuan, pilihan raya Majlis Pemedaran diadakan untuk memilih ahli majlis badan raya di kawasan tersebut. Contohnya di Georgetown, kita memilih pegawai-pegawai yang akan menjadi ahli majlis badan raya di kawasan terbabit. Okey. Yang ini kronologi pilihan raya. Okey, dimulakan oleh pilihan raya Majlis Pemedaran Georgetown. Pilihan raya Majlis Pemedaran Georgetown adalah pilihan raya yang pertama diadakan di Tanah Melayu pada waktu itu. Kemudian diikuti oleh pilihan raya Majlis Pemedaran Kuala Lumpur pada tahun 1950. Kemudian pilihan raya negeri pada tahun 1955 dan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan pada tahun 1956. Okey, saya teruskan ya. Proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Okey. Okey, ini peta Tanah Melayu ya. Untuk proses pensepadanan kawasan pilihan raya. Okey, saya terangkan ya. Okey, proses yang pertama adalah penentuan sempadan. Okey, kita teruskan. Suruhanjaya Penentuan Sempadan Kawasan ditubuhkan dan berjaya membentuk 52 kawasan pilihan raya pada 26 April 1954. Selepas itu, rang undang-undang diluluskan. Rang undang-undang diluluskan bagi membolehkan pilihan raya diadakan pada Ogos 1954. Pendaftaran pengundi. Pendaftaran pengundi dimulai 18 Oktober 1954 di seluruh tanah Melayu. Manakala di Terengganu bermula 29 Oktober 1954. Proses seterusnya ialah penamaan calon. Okey, untuk pengetahuan, proses pilihan raya ini adalah proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan ya. Yang besarlah, bukan pilihan raya Majlis Pemedaran yang saya sebut tadi. Okay. Kemudian kita ada kempen pilihan raya. Kempen pilihan raya selama 45 hari saja. Kemudian proses seterusnya adalah proses yang paling penting iaitu proses mengundi.
Okey, tarikh mengundi adalah 27 Julai 1955. Kemudian selepas mengundi, kita ada proses pengiraan undi. Peti undi akan dibawa ke pusat pengiraan undi dan proses pengiraan undi akan dilakukan untuk menentukan pemenang. Pengumuman keputusan. Pengumuman keputusan akan diumumkan keputusan parti mana yang akan memenangi. Okey, untuk pengetahuan, pada tahun 1955, pilihan raya Majlis Perorangan Persekutuan dimenangi oleh Parti Perikatan, iaitu gabungan Parti UMNO, NCA dan MIC. Seterusnya, penubuhan Majlis Perorangan Persekutuan. Majlis Perorangan Persekutuan ataupun singkatannya MPP terbentuk hasil daripada pilihan raya. Majlis Perorangan Persekutuan terbentuk hasil daripada pilihan raya. Kerajaan yang diketuai oleh ialah Tunku Abdul Rahman. Proses peralihan kuasa berlaku secara berperingkat, iaitu melalui Pesuruhjaya Tinggi masih berkuasa menentukan hala tuju. So, saya terangkan secara ringkas. Kerajaan diketuai oleh Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri dan akan mengambil alih tugas pentadbiran Tanah Melayu daripada Pesuruhjaya Tinggi British. Proses penukaran dan pembaruan berlaku secara berperingkat dan mengambil masa. Pesuruhjaya Tinggi British masih memegang tampuk kepimpinan peringkat atasan yang menentukan hala tuju negara. Senang cerita, Pesuruhjaya British masih sebagai penasihat di Tanah Melayu. Okey, saya teruskan ya. Kabinet Persekutuan Tanah Melayu. Okey, selepas Parti Perikatan telah memenangi pilihan raya umum persekutuan, Parti Perikatan diminta untuk membina satu kabinet. Inilah antara kabinet dia. Setiap tugas-tugas dia adalah setiap menteri bertanggungjawab terhadap portfolio masing-masing. Meneruskan sistem pentadbiran yang berdasarkan model Westminster. Kemudian berusaha meminta kuasa veto Pesuruhjaya Tinggi dimasukkan. Macam saya cakap tadi, Pesuruhjaya Tinggi British masih berkuasa dalam menjadi penasihat kepada Perdana Menteri waktu itu, iaitu Tunku Abdul Rahman di Tanah Melayu. Antara isu-isu yang dibincangkan adalah keselamatan dalam negeri, pertahanan dan dari segi kewangan. Antara kabinet-kabinetnya, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj sebagai Ketua Menteri pada waktu itu, Datuk Abdul Razak Husin menjadi Menteri Pelajaran, Datuk Sulaiman Datuk Abdul Rahman Menteri Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Ismail Abdul Rahman Menteri Tanah dan Galian, Tun Hesses Lee Menteri Pengangkutan, PT Sambatan adalah Menteri Buruh. Ini adalah kabinet yang pertama yang telah dibentuk apabila kemenangan berpihak kepada Parti Perikatan pada waktu itu. Okey. Seperti yang saya terangkan tadi, Pesuruhjaya Tinggi British adalah Sir Donald McGillivray. Sir Donald McGillivray memainkan peranan penting sebagai setiausaha kerajaan untuk Tanah Melayu dari 1935 hingga 1942. Semasa tempoh ini, Tanah Melayu merupakan sebuah koloni British dan beliau bertanggungjawab untuk mengendalikan pentadbiran dan urusan kerajaan di rantau tersebut. Selepas penaklukan Jepun, McGillivray bertindak sebagai pegawai tinggi British semasa pentadbiran Jepun di Tanah Melayu dan kembali sebagai setiausaha kerajaan selepas Perang Dunia Kedua berakhir. Info yang seterusnya, seperti yang kita lihat gambar adalah Datuk Siti Rahmah Kasim. Saya yakin tidak semua orang mengenali beliau. Saya ceritakanlah sedikit sebanyak latar belakang beliau. Siti Rahmah Kasim mendapat ilham untuk mendermakan gelang emasnya setelah melihat Tunku Abdul Rahman menumpahkan air mata ketika memaklumkan tidak mempunyai dana yang mencukupi untuk ke Britain bagi rundingan kemerdekaan untuk Tanah Melayu. Tindakan tidak mementingkan diri Siti Rahmah itu benar-benar membuka mata semua yang kemudiannya mula mendermakan cincin, jam tangan emas, rak tongkat berkepala emas, anting-anting dan kerongsang. Pada awalnya Siti Rahmah merahsiakan sumbangan gelang emas itu daripada ibunya. Namun apabila ia diketahui, Siti Rahmah telah dipukul sehingga berdarah. Beliau menyimpan pakaian berdarah itu sebagai ingatan dan menganggapnya sebagai titisan darah merdeka. Pada tahun 1959, beliau menjadi wanita pertama yang bertanding dalam pilihan raya
Pilihan Raya Umum 1959. Beliau memegang kerusi terentang di Rembau selama 2 penggal berturut-turut. Okey. Tamat untuk sesi slide tadi, jadi saya teruskan pada sesi uji minda. Uji minda ni adalah latihan yang kita akan buat bersama-sama untuk flashback balik. Okay, kita mulakan misi pertama. Soalan 1. Mengapakah pilihan raya diadakan di negara kita pada tahun 1950-an? Okey. Memilih wakil rakyat, melantik pemimpin parti politik dan menentukan ahli Dewan Negara. Okay. Jawapan dia adalah memilih wakil rakyat. Seperti yang saya ulang balik tadi, tujuan pilihan raya ni adalah untuk memilih wakil rakyat yang akan memimpin negara untuk ke arah kerajaan sendiri. Okay. Majlis Pembedaran pertama telah diadakan pada tahun 1991. Di manakah kawasan pilihan raya Majlis Pembedaran tersebut? Pilihan raya Majlis Pembedaran pertama yang diadakan. Okay. Kuala Lumpur ada, Alor ada, Georgetown ada. Tapi yang pertama sekali pada tahun 1951 ialah di Georgetown. Apakah tempoh masa kempen pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955? Ada 55 hari, 45 hari, 50 hari. Tempoh masa untuk calon pilihan raya untuk melakukan kempen adalah 45 hari. Okay, selesai misi itu, jadi saya akan teruskan pada misi kedua. Alright. Seperti yang saya tunjuk di info tambahan tadi, Sir Donald McGillivray. Apakah peranan beliau dalam pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan pada tahun 1955? Menjalankan pendaftaran pilihan raya, membuat pengisytiharan pilihan raya dan menentukan sepadan pilihan raya. Okey, yang lebih tepat dia adalah menentukan sepadan pilihan raya. Sebab Sir Donald McGillivray adalah Ketua Suruhanjaya Persempadanan Pilihan Raya. Okay, seterusnya, Datuk Siti Rahmah Kasim. Apakah nilai yang boleh dikaitkan dalam sumbangan beliau? Keadilan, amanah ataupun pengorbanan? Seperti yang kita tahu, Datuk Siti Rahmah Kasim telah menggadaikan emas yang dimiliki oleh beliau sebagai sumbangan dana kepada Tunku Abdul Rahman pergi ke Britain untuk berunding berkaitan kemerdekaan tanah Melayu. Iaitu pengorbanan ataupun nilai yang kita boleh kaitkan adalah pengorbanan sebab beliau sanggup berkorban pada waktu itu. Okey, proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan. So kita kena susun. Okay, saya susun terus ya. Pendaftaran mengundi, kempen pilihan raya, mesyuarat Dewan Negara, membina rang undang-undang, memilih calon yang bertanding, pengiraan undi. Proses pilihan raya ni penting ya. Sebab proses ni lah yang akan menentukan bagaimana susunan dia. Okay, first. Okey. Okey, ini yang terakhir. Adakah pilihan raya persekutuan adalah pilihan raya yang terawal di negara kita? Pilihan raya persekutuan adalah pilihan raya yang diadakan pada tahun 1955, iaitu pilihan raya umum. Jawapan dia salah ya, sebab pilihan raya pertama yang diadakan di Malaysia, di tanah Melayu adalah pilihan raya Majlis Pembedaran di Georgetown. Tujuan kerajaan mengambil pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan Persekutuan pada tahun 1955 ialah penyatuan perpaduan kaum. Tujuan diadakan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan adalah untuk penyatuan perpaduan kaum. Betul atau salah? Jawapannya salah sebab pilihan raya diadakan adalah untuk memilih wakil rakyat ataupun menentukan kerajaan yang akan mentadbir negara. Jawapannya
Jadi saya akan teruskan ya pada kuis. Okey. Okey, di sini ada sedikit kuis. Kuis ringkas saja. Boleh scan ya. Bagi link Mak G. Ya. Jadi saya tunggu penyertaan sebab kat sini baru 2 orang penyertaan. Okay, lepas 2 orang saya akan mulakan kuis. Yang mana tak dapat link tu boleh scan QR di skrin ya. Saya akan mulakan ya. Untuk kuis. Bismillahirrahmanirrahim. Quiz free. Quiz free. Saya selalu ingat tadi apa-apa yang makan dan beri balik mesti proses yang baik.
Kita ada use dengan store akan dapat Oh, bawa ke bahas masalah ni boy. Astaghfirullahalazim. Tu, tu, tu. jangan makan. Benda dia mendengar capik. Part kedua dia mendengar rahsia. Dan part ketiga dia mendengar oleh tulisan tadi yang ucapkan. Pada part okay. Sekian saya ucapkan. Terima kasih yang mendengar dan berminat untuk menyertai kelas online percuma pada slot saya, iaitu slot sejarah. Terima kasih diucapkan sekali lagi.